Okey, bahan sudah share dah dalam grup. Okey, tajuk kita hari ni adalah tajuk metrik. Okey, satu tajuk yang senang sebenarnya, tapi kadang-kadang yang keluar dari exam tu susah. Okey, jadi kita kena fahamlah berbagai topik tu. Okey, jom saja lah. Okey. So malam ni kita akan topik kita adalah topik bangkit tajuknya bangkit skor. Oh, sorry typo tak perasan. Okey, bangkit skor topik atau pendeknya kita panggil bus stop. Okey, tumpuan kepada topik-topik kertas 2 yang potensi diuji dalam SPM tahun ni lah. Okey, dengan saya Cikgu Azman. Okey, alright. So tajuk yang kedua. Pertama dulu kita buat tajuk keberakalan bergabung dan ini tajuk yang kedua. Harap-harap kita sempat buat dalam 5-6 tajuk lah sebelum kita hadapi SPM lah. Okey. So, saya cakap tadi, tajuk bengkel ni saya buat khusus untuk pelajar-pelajar daripada Sejebat dengan 4S. Sebab inilah janji saya kepada 4S hari tu, saya nak bantu murid-murid 4S sampai mereka SPM lah. Sebab apa? Sebab saya tinggalkan 4S dengan saya tinggalkan 2 kelas form 5 sahaja. Okey, dan untuk Sejebat pula saya buat sebab apa? Sebab ini sekolah baru saya. Okay, walaupun saya tak dapat mengajar form 5, tapi saya boleh bantu macam ginilah. Okay, saya masuk gini. InsyaAllah tak dapat bantu sebanyak, bantu sikit lah ya. Okay. Okay, pada minggu lepas, ikut rekod saya yang saya screenshot tu, ada bukan dalam 30 orang yang masuk. Tapi yang mengisi borang hanyalah 15 orang saja. Ini yang isi borang. Okay? Jadi kalau boleh kita minta isi link kehadiran sebagai bukti lah. Sebagai bukti kalau nanti kalau ada pemantau datang, tengok apa program sekolah. Kita buat program ni. So ada tak penyertaan? Ada. Supaya kita ada bukti bertulis murid-murid yang join program kita buat tu. Sebagai salah satu usaha intervensi untuk kita baiki balik grade trial dan teruk. Supaya kita di arah yang betul mencapai kejayaan. Tapi apa sekalipun, matlamat kita adalah satu. Iaitu untuk lulus cemerlang matematik SPM lah. Okay, right. Contoh macam minggu lepas kita ramai yang target dapat B, okay, A+, C+, okay, ada target D juga. Tapi tak apa. Target D tak apa, tak ada salah. Tapi D di sekarang ni boleh pergi kepada B, C+, tu tak ada masalah. Okay, right. Okay, so ini link kehadiran. Minggu lepas dia minta isi nanti ya. Saya dah pin dalam mesej tu, boleh join. Okay. Dan untuk link malam ni juga lah, link kehadiran sebagai bukti. Kelas kita ni ada penyertaan daripada kamu semualah. Okay. Kalau ada pencapaian yang berterusan masuk, kita boleh bagi CJ penghargaan ke CJ penyertaan ke apa kan. Kita cuba tadi sebagai penghargaan dari kamu lah yang sentiasa masuk untuk kebaikan kamu sendiri. Alright. So, malam ni tajuk metrik. Okay, dalam tajuk ni ada beberapa perkara penting yang kita kena ingat dan kita wajib tahu untuk kita skor topik ini. Okay, satu topik yang sangat mudah, sangat berpotensi diuji. Dan setakat ini dalam SPM kita daripada zaman dulu sampai sekarang. Topik ini sentiasa diuji dalam SPM. Cuma sekarang bila format baru ni, kadang-kadang masuk dalam kertas bahagian A. Tak menentu. Yang SPM sebenarnya kata ni, kita kena pandai untuk menyatakan peringkat. Itu pertama sekali. Contohnya, kita kuning dia. Di sini ada 6 nombor. 6 nombor yang mana daripada kiri ke kanan ke kiri dipanggil sebagai baris. Itu kena ingatlah. Manakala bawah atas itu dipanggil sebagai lajur. Baris yang melintang. Okey, melintang macam jalan raya. Lajur macam tiang elektrik. Itu maksud baris lajur. Dan untuk baca metrik, peringkat metrik dibaca baris dahulu baru lajur. Peringkat metrik dibaca baris darab lajur. So untuk metrik kuning ni, metrik peringkat 2 darab 3. Kalau tulis 3 darab 2, salah. Kalau tulis 6, salah. Bila sebut peringkat metrik, ditulis beginilah, 2 darab 3. Tu yang pertama kena tahu. Yang paling basic kali. Yang kedua, untuk baca metrik tersebut, untuk dibaca unsur metrik tersebut, sama juga. Kita baca dengan bermula pada baris dahulu, baru lajur. Contohnya A13. Bermaksud dia nak baris yang pertama, lajur ketiga. So nombor dia 3. A21. Baris yang kedua, lajur pertama, 6. A12. Baris pertama, lajur 2. A24. Baris kedua, lajur ketiga, maka nombor 4. Itu cara baca unsur dalam metrik. Yang ketiga, metrik sama. Apa maksud metrik?
Matrik sama bermaksud semua nombor dan kedua matrik adalah sama semua. Tak ubah. Macam kalau A tu 8, A kanan mesti 8 juga. Kalau B kiri tu 7, B kanan mesti 7. Itu maksud matrik sama. Semuanya sama nilai dan sama kedudukan. Itu tentang matrik sama. Yang kedua, operasi tambah dan tolak melibatkan matrik. Okay. Untuk operasi tambah dan tolak matrik, syarat pertama adalah mesti mempunyai peringkat yang sama. Peringkat yang sama. Contohnya begini. Okey. Kotak kiri tu ada 4 nombor. Tengah 4 nombor. Kanan pun 4 nombor. Itu boleh ditambah atau boleh ditolak. Okay. First kali mesti syaratnya sama peringkat. Dan kita tambah dan tolak pun ikut tempat. Contoh macam 3 tu akan tambah dengan 8. Dapat 11. 7 tambah dengan 2 dapat 5. 5 tambah dengan 4 dapat 1. Ikut tempat masing-masing. Itu operasi tambah tolak melibatkan matrik. Okey. Yang keempat, pendaraban matrik. Okey, untuk pendaraban matrik pula kita mesti lihat matrik yang pertama tu apa peringkatnya. Okey. Yang pertama tu ada 2 baris, 2 lajur. Manakala matrik yang kedua kanan dia ada 2 baris, 1 lajur. Untuk tengok boleh darab ataupun tidak, kita mesti tengok lajur baris pertama dan baris matrik kedua mesti sama. Kalau sama di situ, maka boleh dibuat operasi pendaraban. Dan jawapannya pula ikut yang tepi. Akan ada 2 baris nanti dan 1 lajur. So, apa jawapannya? Contoh gitu. Okey. Seterusnya, yang kelima. Matrik identiti. Identiti senang je. Kiri kosong, bermula kiri 1, berakhir kanan 1. Yang lain kosong. Kalau 1 nombor je, 1. Matrik 2 1. Kosong. Kosong tu. Atas kiri mesti 1, bawah kanan mesti 1. Yang lain kosong. Itu maksud matrik identiti. Kalau matrik 3 dia begitu nombor dia. Dia mesti berbentuk yang sama. 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Itu akan ada matrik identiti. Yang lain tak ada. Okay, alright. Kalau beralih nombor je, dia bukan identiti. Contoh je buat 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Terbalik saja, bukan identiti. Itu kena utamalah. Okey, seterusnya yang terakhir, matrik songsang. Bila sebut songsang, ni kena ingat formula ni. Kalau dibagi matrik A tu A, B, C, D, songsangannya adalah 1 per. AD tolak BC kurungan. Okey, yang A dan D itu kita akan tukar tempat. Okey. Kali. Katakanlah A tu 8. Ke bawah masih 8. Katakanlah D tu negatif 3. Bila pindah masih kekal negatif 3. Tapi B dan C tempatnya kekal. Tapi simbol bertukar. Maksudnya kalau B tu negatif 8, nanti akan jadi positif 8. Kalau C tu 5, akan jadi negatif 5. Okay. Inilah benda-benda yang paling penting, paling basic yang kita kena tahu. Yang pertama, peringkat matrik. Yang kedua, bacaan unsur dalam matrik. Yang ketiga, kita matrik sama. Yang keempat, operasi tambah tolak matrik. Yang kelima, pendaraban matrik. Yang keenam, identiti. Dan yang ketujuh adalah songsangan. Okay. Kalau kita pandai ni, insyaAllah, matrik topik yang kita boleh skor dengan mudah. Okay. Seterusnya, kita tengok sikit pendaraban matrik. Contoh, okay. Untuk pendaraban matrik, contoh gini ya. Dia bagi kat sini, yang kiri tu 2 baris 1 lajur. Yang kanan 1 baris 2 lajur. Maka dia boleh didarabkan. Sebab apa? Sama satunya. Jadi jawapan akhir akan ada 2 baris nanti dan 2 lajur. Jadi maksudnya negatif 2 akan darabkan dengan 3. Okay. Darab 3. Kanan negatif 2 darab negatif 5. 4 kali 3. Kanannya 4 kali negatif 5. Gitu cara darab. Begini. Okay, akan dapat negatif 10, 12, negatif 20. Itu jawapan dia. Alright. Satu contoh. Begini. Di kiri 2 darab 2. Kanan 2 darab 1. Tengah-tengah sama boleh darab.
Jawapan akhir akan ada 2 barisan 1 lajur. Senang je untuk buat gini. Kalau kotak ada nombor di kiri kanan, sorry, di kanannya, macam kira 3 kan. Kiri 3, kanan 4. Ada nombor sebelahnya, kita akan tambah. Buat macam ni. So 3 tambah 4. Bawah tambah 5. Untuk yang kiri, yang kanan pula 6, 7. Letak gitu. So 3 darab 6 tambah 4 darab 7 untuk atas. Darab tambah 5 darab 7. Selesaikan. Dapatlah 18 tambah 28. Yang bawah 12 tambah 35. Selesaikan. Dapat jawapan dia. Okay, alright. Ini pendaraban. Pendaraban metrik ni kita penting lah. Penting dalam paper 1 ada, paper 2 pun ada. Okay, terutamanya bahagian selesai metrik. Okay, contoh lagi. Kiri 2 darab 2. Kanan 2 darab 3. Tengah-tengah sama, maka diselesaikan. Dan buat macam mana? Jawapan akhir, kiri ada 2 barisan nanti, 3 lajur. Kita buat kotak. Okay, paling kiri tambah dengan negatif. Bawah, negatif 7 tambah 2. Atas tersusun. 3, 2, tulis kiri kanan. 4, negatif 5, tulis kiri kanan. Okay, negatif 1, 6, kiri kanan. Okay, kat sini silap sikit lah. Patut 5 tu negatif, sampai sebut positif. Typo sikit jawapan dia lah. Okay, so selesaikan. 3 tolak 6. Bawah 35 tambah 4. Okay, yang tengah silap sikit sebab 5 patut negatif. Saya ubahkan. Okay, selesaikan. Dapat jawapan dia. Akan dapat 2 baris dan 3 lajur. Tu jawapan untuk pendaraban metrik. Part ini potensi dalam paper 1. Okay, paper 1 biasanya keluar operasi tambah tolak dan pendaraban. Biasanya gitu. Okey. Satu lagi. Inilah yang paling penting sekali dalam topik ini, iaitu selesaikan masalah melibatkan kaedah metrik. Contoh. Okey. Contoh gini. Menggunakan kaedah metrik, hitung nilai X dan Y yang memuaskan persoalan linear serentak ini. Nampak saya perkataan kaedah metrik, kena ingat wajib guna kaedah metrik. Kalau guna kaedah lain, penggantian ke, penghapusan ke, automatik markah tak ada. Kosong. Walaupun jawapan betul, working betul, markah. Sebab saya beritahu dah. Menggunakan kaedah metrik. Alright? So, pastikan jawab soalan, ikut kehendak soalan. Menggunakan kaedah metrik. Langkah pertama, tukarkan ayat linear serentak itu ke bentuk metrik. Langkah di paling kiri sekali, ambil semua nombor yang ada sebelah kiri. Semua sama dengan. Yang merah tu nombornya adalah 4 dengan negatif 7. Bawahnya 5 dengan negatif 6. Ada tolak, masukkan semua negatif. Tak ada, buat semua tambah. Nombor je. Huruf pula, kiri X, kanan Y. So, tulis atas bawah. X, Y. Jangan terbalik. Sama dengan jawapan. Sama juga. Atas yang pertama merah, bawah yang biru. Itu langkah pertama. Yang wajib betul, wajib tepat, tak boleh salah langsung untuk markah yang pertama. Step yang kedua, kita susun. Kali ini kita buat cari songsangan. Di mana XY letak paling punya akan buat sama dengan 1 per. Okey. Di bawah tu akan ada 4 kotak kecil. 4 paling atas kiri darab dengan 6 paling bawah. Betul tak? Tolak dengan atas paling kanan darab dengan bawah paling kiri. Darab silang. Okey. 4 dengan negatif 6. Tolak 7 darab 5. Simbol tolak ya, sebab dia punya formula adalah 1 per AD tolak BC. Manakala kotak tengah 4 akan turun ke bawah. Negatif 6 naik atas. Manakala 7 dengan 5 pula, asalnya negatif 7 jadi positif. Asal jadi negatif 5. Kanan tu simbol BC tu simbol bertukar
kedudukan kekal. Jawapan akhir, negatif 23, tiada sama dengan. Ini markah yang kedua. Lepas tu sampai sini, banyak step lagi. Boleh tinggalkan je. Tinggalkan je. Ini tak payah buat. Okay? Ini, darab masukkan dia tak wajib tunjuk. Kecilkan dia tak wajib tunjuk. Ini pun tak wajib tunjuk. Hanya perlu tunjuk jawapan akhir. X berapa, Y berapa. Itu saja. Maksudnya, step 1 wajib tunjuk, step 2 wajib tunjuk, yang ketiga tidak wajib tunjuk. Maksudnya kalau buat salah pun tak apa, buat betul pun tak apa. Tidak jejaskan markah, tak bertambah markah, tak hilang markah pun. Yang penting step 1, step 2, step 4 tu betul. Step 4 boleh dapat daripada menggunakan kalkulator saja. Ada yang takut. Tapi pemarkahan eksperimen jadilah. Pertama, tulis bentuk metrik. Yang kedua, cari songsangan. Yang ketiga, jawapan saja. Alright? Ini yang kena faham untuk kuasai topik ini dalam SPM. Faham betul malam ni? Esok boleh ajarkan. Okey. Okey, pemarkahan SPM saya cakap ulang sekali. Dalam SPM nanti, pertama sekali, yang ini wajib tulis tepat. Contoh dia bagi persamaan dia. AE tambah BF sama dengan G. CE tambah DF sama dengan H. Step pertama, paling kiri ambil semua nombor yang ada sebelah kiri tu. A, B dekat atas, CD di bawah. Tengah-tengah huruf yang digunakan. E, F, tulis atas bawah. Sama dengan jawapan je, GH. Tu step pertama. Wajib tunjuk. Wajib betul. Tak boleh salah langsung. Step yang kedua, EF di tepi sekali sama dengan 1 per. Nombor A darab nombor D tolak dengan nombor B darab nombor C. Kurungan tengah, D naik atas, A turun. B dan C tempat kekal. Simbol darab GH. Kemudian guna kalkulator dapat markah pertama, markah kedua, markah ketiga dan keempat. Itu saja markah dalam SPM. Okey, maksudnya selepas daripada markah ini, yang ni, okey, selepas markah daripada cari songsangan, bawah tu banyak step, boleh tinggalkan. Untuk EF, boleh guna kalkulator saja. Dengan cara, kamu pun tahu, kalau kalkulator jenis lama tu, yang hitam tu, mod 3 kali, EQN nombor 1, tekan unknown 2. Okey, masukkan A1 yang bagian atas. A sama dengan B1, B sama dengan C1 sama dengan A2, A2, D sama dengan dan C2, H sama dengan. Begitu je. Kalkulator akan bagi 2 jawapan. Itu jawapan EF dia tu. Faham tak? Okey. Jom tengok markah. Soalan pertama. Dalam SPMT ada pelbagai bentuk yang boleh ditanya. Dia bagi 1 per M, negatif 3, negatif N, 4, 6. Ialah songsangan bagi 6, 5, negatif 4, negatif 3. Clue kata yang depan itu, yang kiri itu ialah songsangan. Cluenya songsangan. Bila sebut songsangan, apa kita kena buat? Yang lengkap kanan itu, kita carilah songsangan dia. 1 per. So, negatif 6 darab negatif 3 tolak 5 darab negatif 4. Kurungkan dia, yang 6 turun bawah, yang negatif 3 naik atas. Tempat kekal simbol bawah. 5 dan 4 tempat kekal. Soalan kata 5 positif, dekat sini jadi negatif 5. Soalan kata 4 negatif, yang jawapan kita jadi positif. Okey, selesaikan. 1 per, tekan kalkulator yang takut salah. Okey, dapat begini. 1 per negatif 18 tambah 20. Selesaikan lagi, dapat begini. Okey, alright. So, kemudian dapat begini, kita bandingkan. Bandingkan jawapan kita dengan itu. So, apa nilai M? Dia 1 per M. M berada di M di N pula berada di atas. Soalan kita bukan negatif. N ialah 5. Kalau buat 5, salah.
Itu jawapan dia. Okey. Menggunakan kaedah matematik. Clue kata guna kaedah matematik. Macam cakap awal tadi, langkah pertama, tuliskan semua nombor yang dia ada sebelah kiri. Okey, atas ada 6, 5. Bawah ada -4, -3. Wajib, betul dan tepat, tak boleh salah. Yang kedua, huruf. Ada XY, tulis XY. Sama jawapannya. Itu step pertama. Wajib, betul, wajib, tepat, tidak boleh salah langsung. Okey. Semua betul, 1 markah dapat. Step yang kedua, XY letak paling kiri sama dengan yang 4 nombor tadi, carilah dia punya songsangan. 1/6 darab -3 tolak 5 darab -4. Kemudian nombor itu 6 -3 bertukar tempat, 5, 4 tempat kekal simbol tukar. Begitu. Dan jawapan akhir letak ujung sini. Tanpa ada sama dengan. Itu langkah. Ada lagi beberapa step yang awak kena tunjuk sebenarnya. Tetapi dalam langkah-langkah kita boleh skip. Tidak hilang markah. Tidak tambah markah. Dengan guna kalkulator, terus tekan jawapan. Mod 3 kali, EQN nombor 1, unknown 2. Masukkan A1, B1, yang barisan atas. 6, 5, 8. A2, B2, C2 yang bawah. -4, -3, -6. Terus kita beri jawapan kepada kita. X3, Y2. Cukup. Itu sahaja yang kita kena. Markah pertama, markah kedua, ketiga dan keempat. Settle. Yang pertama, yang diuji dalam SPM kita. Tak faham tanya lah, saya akan jawab lah. Boleh tulis kat chat tu. Tak ada soalan apa-apa. Okey, bentuk yang kedua. Yang tadi, dia buat 1/M. Yang ini pula dia tulis M kurungan 4 -9, 3N ialah songsangan. Keluar songsangan bagi yang kanan. Nampak songsang saja, ingat formula 1/. AD tolak BC, kurungan tu ditukar tempat, ditukar simbol. So, langkah pertama kita begini. 1/. -7 darab 4. Tolak 9 darab 3. Guna maklumat yang lengkap kanan tu. Okey, selesaikan di bawah 1/, tu dapat begini. Tak wajib tunjuk yang ni. Okey, kemudian selesaikan dapatlah 1/-1, 4, 3, 9. Bandingkan dengan apa tu? So, M 1 bahagi 1 negatif. Akan jadi M ialah -1. N pula begini. Okey. Kali ni N saja. Saya ambil semua 7. Kalau ada negatif, N ialah 7. Tapi kalau N saja, negatif. Berhati-hati dah waktu soalan. Takut silap. Okey. Ini bentuk A. Untuk B, tak payah fikir banyak. Menggunakan kaedah. Langkah pertama, tukar ayat itu ke bentuk matematik. Dahulu. Pastikan 9, 3, 4. Hurufnya. Kalau soalan tulis PQ, wajib akan guna SY lah. Sama dengan jawapannya. Wajib tunjuk, wajib tepat untuk markah yang pertama. Step yang kedua, huruf tak paling kiri sama dengan yang nombor itu dicarikan 1/. Ada ni. 1/, darab tolak 9 darab -3. 4 kotak kecil ini.
Negatif 7 dan 4 bertukar tempat. 9 dan 3 bertukar. Jawapan okey, tak ujung. Tanpa ada sama dengan. Buang masa. Jangan remeh-remehkan kerja kita. Ambil kalkulator. Terus tekan mod 3 kali. Nombor 1. Unknown 2. Masukkan A1, B1, C1 yang bahagian atas. A2, B2, C2 yang bahagian bawah. Terus kita dua jawapan. Tulis jawapan tu. X3, Y1. So tak perlu buat working lain. Jangan buang masa. Jangan bazir masa. Begini saja jawapan kita. Cukup. Dapat markah 1, 2, 3, 4. Okay, ada tanya apa-apa tak sekat ni? Faham tak? Kalau tak faham, tanya. Tulis kat chat. Ataupun buka audio, tak apa, tanya je. Tak ada hal, saya jawab je. Okay, ini bentuk yang kedua. Bentuk yang pertama tadi dia buat 1/M. Bentuk yang kedua dia buat M saja. Okay. Tengok pula bentuk yang ketiga. Okey, begini. Dia tak buat pun 1/M. Tak buat M. Diberi bahawa M darab dengan negatif 8, 9, 5, negatif 6 sama dengan 1001. Cari M. Maaf cikgu, saya tanya, kalau gunakan kita kelas ini sama je ke langkah sama? Kena cari tekan setup, kata saya tekan setup equation, cari simultaneous equation. Sebab saya tak pakai kalkulator, saya tak berapa nak mahir sangat lah. Okay, tapi kalau kita yang baru tu, awak cari simultaneous equation tu. Okay, linear serentak. Tapi langkah kerja sama je lah, masukkan nilai je. Atas ikut nilai atas, bawah nilai bawah. Okay. Baik cikgu, okay, alright. Okay, 3. Kali ini, kita tak nampak pun perkataan songsang. So ada murid jam dah ni. Alamak, macam ni kan? Tak apa. Clue mudah. Kalau nampak 1001, bermaksud itu adalah ada songsang. Nampak perkataan 1001, atas 10, bawah 01, maksudnya ada songsangan. Kalau dia tulis, atas dia tulis 0110, itu adalah tiada songsangan. Okey? Kalau songsang maksudnya atas kiri mesti 1, bawah kanan mesti 1. Yang lain kosong. Bertukar tempat je, dia tiada songsangan. Itu clue utama lah. Okey. Kalau dapat bentuk begini, pun jangan risau. Ambil, gunakan untuk cari songsangan. Itu dia buat. Right? 1 per sama cara. Okay. Lepas tu boleh kembangkan gini sampai gini. Cukup. Sampai begini saja, dalam SPM sudah memadai untuk dapat. Maksudnya baris pertama tu wajib tunjuk, tengah tak wajib tunjuk, di bawah tu wajib tunjuk. Begitupun sudah memadai untuk dapat markah penuh 2. Kita boleh sambung lagi. Maksudnya semua nombor dalam kurungan tu kita bahagi 3. Boleh buat gini, tak salah. Tapi yang ini tidak wajib tunjuk. Maksudnya sampai sini pun sudah memadai markah penuh. Sebenarnya M tu, ini jawapan dia. Tapi SPM nanti sampai sini pun sudah memadai untuk dapatkan markah penuh. Tak payah tunjuk ini, tak apa. Okay, alright? Okay, itu bentuk yang okay. B macam biasa. Cluenya nampak saya guna kaedah metrik. Langkah sama tadi. Okay, kotak besar semua nombor sebelum sama dengan sebelah kiri. Negatif 8, 9, 5, 6. XY. Kalau soalan bagi MN, wajib MN. Soalan bagi PQ, wajib PQ. Ikut huruf dalam soalan. Sama dengan negatif 5, 2. Wajib tunjuk untuk markah yang pertama.
Step yang kedua, yang huruf letak paling kotak besar, cari songsangan. Wajib tunjuk 1/8 darab -6 tolak 9 darab 5. Wajib tunjuk. Yang 4 kurang kecil tu wajib tunjuk. Tak tunjuk saja, automatik akan hilang markah 1. Kalau kita buat ya 1/48 tolak 45. Tak boleh. Ataupun kita terus buat 1/3. Tak boleh. Okey. Stepnya adalah wajib tunjuk 4 kotak kecil. Tak tunjuk, hilang markah. Tak dapat lah, rugilah. Dapat 3 saja. Alright. Okey, lepas tu sampai step ini. Wajib tunjuk, wajib tepat, wajib betul. Untuk markah yang kedua. Kemudian, tanpa buang masa, ambil kalkulator, tekan kalkulator saja. Terus berikan jawapan. 2 markah. Ini sahaja langkah kerja untuk part matrik. Okey, kalau tak faham tanya lagi ya, tak salah. Tapi sekarang ni, soalan sekarang ni, sejak format baru dia tak macam ni. Kalau format lama dia macam ni soalan dia. A bentuk gini, 2 markah. B bentuk gini, 2 markah. So cikgu tak susah hati. Sebab tahu murid boleh jawabnya. Tapi bentuk format baru kali ni, soalan dia ubah pelbagai bentuk dah. Kadang-kadang tu tak terjangka begitu keluarnya. Okey. Contoh nombor 4. Okey. Ini pun masalah biasa ni. Clue-nya kata diberi P sama dengan -12, 9, -8M. Clue kata tiada songsangan. Okey. Kalau ada songsangan, formula kita adalah 1/AD. Okay. Ada songsangan, clue kita adalah 1/D tolak BC. Tapi tiada songsangan. Hanya perlu buat A darab D, B darab C sama. Tak. Hanya ambil yang bawah dia. Tolak. Kita buat sama dengan tak 1/. Ada perlu buat. Tiada songsangan. Working kita. Okey, selesai kembangkan. Negatif M tambah 72 sama dengan kosong. Tiada markah. Pindahkan 72, jadilah negatif 72. Tiada markah. Nak hilangkan negatif 12, kiri kanan kita bahagikan dengan negatif 12. M sahaja sama dengan 6. Itu. Okey. Bila sebut tiada sangat, ini working. Tapi yang biru itu tidak wajib. Tapi kalau kita tunjuk, dapat juga kan. So nak tak nak, kita tunjuk supaya dapatlah M. Okay, right? Okay, ini bentuk yang diuji jugalah. Ini pernah lepas soalan A. Okay, dia kata tiada mana. Yang B soalan macam biasa. Contoh. Ini. Okay, sekarang dia kata untuk P yang sama, tapi M diberikan nilai 7. Kata. So langkah ganti dulu M tu dengan 7. Jangan ambil M tadi. Jangan ambil yang M6 tadi. Alright? Sebab apa? M6 tu soalan A. Tapi untuk yang B tu, dia beritahu M dia 7. Ambil ikut soalan. Soalan kata M-nya 7. Gantikan 7. Ganti 6. Dan clue kata menggunakan kaedah metrik. Lagi sekali. Yang pertama, tukar ayat dia ke bentuk metrik. So, P-nya itu. XY-nya itu. Dan jawapannya 35. Wajib tunjuk. Markah yang pertama. Step yang kedua,
XY letak paling kiri dan mesti ada 1 per. Wajib 1 per negatif. Tolak 9 darab 8. Wajib tunjuk 4 kotak kecil di bawah itu. Mesti buat 1 per AD BC. Okay, right? Formula ni dia bagi tak exam. Tahu guna tak tahu guna. Kemudian kotak besar tu negatif 12 turun ke bawah, 7 naik atas, 98 pula 9 asal positif jadi negatif, 8 pula asal negatif 8 jadi positif. Jawapan akhir 35 tulis sahaja tanpa ada sama dengan. Untuk markah yang kemudian tambah masa, tekan sekali kita EQN nombor 1, unknown 2. Bukan degree 2 ya, unknown 2. Okey, masukkan A1, A2, A1, B1, yang bahagian atas. Negatif 12, 9, 3. Yang bahagian 2 di bawah. Negatif 7, negatif 8, 7, 5. Dapat jawapan. Begitu sahaja langkah kerja yang wajib tunjuk untuk dapatkan 4 markah yang begitu. Okey. Okay, right? So, SPM nanti kalau keluar soalan bentuk begini, anggaplah sebagai rezeki kamu, bonus kepada kamu. Sebab apa? Sebab inilah sangat mudah. Soalan direct to the point. Jadi, sekarang ni SPM kita soalan sekarang ni banyak berbentuk ayat panjang, jadual, raja. Okay? Tak semestinya bentuk begini. Kalau bentuk begini kena bonus. Okay? Tapi sekarang soalan kita banyak berbentuk kebat katanya. Situasi semasa. Okay? Situasi sebenar. So, ada bentuk ayat panjang, ada bentuk raja, bentuk jadual. So, kena pandai keluarkan maklumat daripada setiap gambar jadual ayat itu. Alright? Okay. Tengok contoh. Ini soalan nombor 5. Anis membeli X bungkus makanan, Y kotak minuman, di mana dia membayar RM13. Okay, maklumat pertama. Pertama kata, Anis beli X bungkus makanan, Y kotak minuman. Bayar RM13. Manakala Nanta pula beli 3 X bungkus makanan dan 5 Y kotak minuman. Dia bayar RM36 lebih daripada Anis. Tu ayat tu pandai tahu, kena faham. So, ada murid yang mana tidak faham soalan, tak baca betul, dia akan anggap ayat pertama X tambah Y sama dengan 13. Okay. Ayat pertama, Anis beli X makanan, Y 15, bayar 13. So, ayat dia akan jadi yang tu. Yang kedua, Nanta pula beli 3. Sorry typo kan. 3 X bungkus makanan dan 5 Y kotak minuman, bayar 36 lebih Anis. So, ayat pertama kita, X tambah Y sama 13. Itu ayat untuk info pertama. Manakala untuk info yang kedua pula, 3X tambah 5Y sama dengan 49. Kenapa 49? Kenapa tak 36? Sebab dia kata dia bayar RM36 lebih dari Anis. Itu lepas soalan. Kalau tak 36 nanti cepat-cepat salah. So, kita kena baca soalan betul, faham betul dan pindahkan ayat bahasa itu kepada ayat matematik supaya kita tidak silap. Okay? So, betul ini. Dapat 2 markah lah. Okay, 2 markah baru. Kenapa kat soalan 3? Sebab soalan bukan minta cari 2 linear serentak. Soalan minta cari tuliskan satu persamaan dalam bentuk metrik. Okay, right? Begini, kita belum selesai. Kita baru cari 2 linear. Yang soalan minta cari satu bentuk metrik. So, bila sebut bentuk metrik macam mana? Yang pertama, ayat sahaja. Angka, nombor sahaja. Atas 11, bawah 35. Hurufnya X atas, Y bawah sama dengan 13. Okay, inilah dia persamaan dalam bentuk metrik. Baru dapat markah penuh. 1. Okay, tu. Right? So, nanti SPM tu kalau keluar soalan bentuk gini, pastikan baca betul. Dia minta tulis 2 linear ataupun 1 persamaan dalam bentuk metrik. Kalau kata bentuk linear,
Begini saja cukup. Kalau kita bentuk metrik, sambung lagi begini. Okey, ini soalan kena pandai baca maklumat dan keluarkan ayat kepada bentuk metrik. Oh, dah biasa dah. Menggunakan kaedah metrik. Tadi kita kata inilah ayat tadi. Untuk B, sebut sahaja menggunakan kaedah metrik. Ingat, langkah pertama yang ini. Cuma yang ini, walaupun tunjuk, dia tak dapat markah dah dibagi dekat awal tadi. So, untuk yang pertama, yang kedua ni, dah tak ada markah dah. Langkah kedua, okay, XY letak paling kiri. Dan macam kata 1 per. 1 per. Cik itu wajib tunjuk, jangan buat 1 per 5 tolak 3. Salah. 1 per 2. Salah. 1 per kurungan 5 tolak kurungan 1. Wajib tunjuk. 1 turun bawah kanan, 5 naik atas. Tukar tempat simbol dibawa sekali. Manakala 1 dengan 3 kekal tempatnya. Asal 1 positif jadi 1 negatif, jadilah 3 negatif. Jawapan akhir tu dikombinkan tanpa ada sama dengan. Kalau buat sama dengan, hilang maka free. Sama dengan hanya ada di sebelah huruf XY sahaja. Sampai sini dapat markah yang kedua. Kemudian tekan kalkulator, terus beri jawapan saja. Tak perlu buat RM, tak apa. X8, Y5 pun memadai. Okey? Tak tulis RM pun tak apa. Okey? Kalau kita tulis jawapan X8, Y5 pun sudah memadai untuk dapat 2 markah. Okey, faham Okey, settle kat situ. Okey, ini bentuk yang pertama. Soalan berbentuk ayat. Right? Yang ni macam soalan SPM 2021. Berbentuk ayat. Jadi saya tunjuk pada awak soalan SPM macam mana. Okey, bentuk yang kedua ialah bentuk begini. Contoh bentuk ayat juga. Diberi harga bagi sebuah buku rujukan matematik dan buku rujukan sains ialah 3 sen. Puan Yin Sim beli 3 buku rujukan matematik dan 2 buku rujukan sains, di mana dia dapat baki 8 sen setelah bayar RM1. Di sini soalan minta apa? Tuliskan 2 linear serentak. Typo lah, sorry ya. 2 linear serentak. Yang tadi minta 1 persamaan dalam bentuk metrik. Okey, tapi yang ini minta 2 linear serentak. Typo. Langkah pertama, keluarkan maklumat kata harga bagi 1 buku matematik dan 1 buku sains adalah 3, 5, 40 sen. Okey, dekat sini soalan tak bagi tahu apa huruf digunakan. Tahu X, Y. So ini tak beritahu. Bila tak beritahu, saya mencadang kalau boleh kita ikut huruf pada soalan. Matematik, sains. Saya guna huruf M dan S. Boleh. Awak nak guna X, Y. Boleh, tak ada masalah. Okey je. Gunalah apa saja. Yang penting terangkan. M itu mewakili apa. S mewakili apa. Dekat sini saya tahu. Saya contohkan soalan. Dekat sini, saya contohkan pada soalan. Matematik tulis huruf M. S kat sains tu. So, saya pakai penggubah soalan, saya tahu. M tu okey, matematik. S tu sains. Okay, kalau guna XY, explainkan. X tu untuk apa? Y untuk apa? Kalau tak explainkan, risiko hilang markah tu sangat besar. Alright? So, ayat pertama kata, 1 buku mat, 1 buku sains, bayarnya sebanyak itu. Yang kedua pula dia kata, Puan Yin Sim beli 3 buku mat, 2 sains, bayar pula RM100. Tapi dapat baki RM8.50. Ni kita kata apa? Kena berhati-hati. Okay, ada murid kat tulis sama dengan 100. Janganlah. Orang kata dia bayar RM100 tapi dapat baki RM8.50. So maksudnya harga buku-buku itu bukan 100. Okay, right?
So untuk info yang pertama, tukar ayat. Jadi satu buku mat M tambah satu buku sains dia bayar gitu. Buku mat, buku sains itu. Ayat pertama kita. Dapat satu markah. Yang kedua, beli 3 buku mat. 3M. Tambah dengan 2 buku sains. 2S. Bayar 100, baki 8,5. So maksudnya harga RM91.50. Itu kena pandai. Jangan letak nanti rugilah. So soalan betul, faham soalan betul supaya kita tidak silap tulis jawapan. Setakat ni Abiana Kalisha soalan tadi soalan. Jadi okey lah. Alright. Dapat 2 markah. Okey. Itu langkah yang pertama. B, soalan dah bentuk macam biasa, tak ada kebat dah. Sebab apa? Kalau kata menggunakan kaedah metrik. So langkah pertama kita tahu ini dah tadi. So bila sebut kata kaedah metrik, langkah pertama tukarkan kepada bentuk metrik. Kotak pertama semua huruf, semua nombor kiri. MS bermaksud 1-1. Bawah 3-2, huruf yang saya gunakan MS. Kalau guna MS ya, sama dengan harga. Wajib tunjuk. Untuk markah yang kedua, MS letak paling kiri, Kotak besar di kiri tu sama juga songsangan. 1 per 1 darab 2 tolak 1/3. Wajib tunjuk 1 per 4 kurungan kecil. Per 2 tolak 3. Jangan buat 1 per negatif. Hilang. Mesti tunjuk 1 per 4 kurungan kecil itu. Wajib tunjuk, wajib tepat nilai. Okay, alright. Kotak tengah 1 dan 2 bertukar tempat simbol dan 3 tempat kekal simbol tukar. Okey, itu kena ingat. Okey, kemudian harga macam biasalah. Tuliskan saja. Okey, next seterusnya. Guna kalkulator, dapatkan jawapan akhir sahaja. Alright, okey. So dekat sini tulis lah. M. Tak ada tulis matematik tak apa. M. 90%. Tak letak RM pun tak apa. Tak ada hal. Sin S. 90%. Sudah. Right? Tak letak matematik berapa tak apa. Huruf M tak apa dah. RM tak tulis pun tak apa. Yang penting nampak 90% untuk M. S 90% memadai untuk dapat markah penuh. Okay, alright? Okay. Saya bagi masa kat awak dulu. Bagi masa kepada awak dulu. Okay, cuba buat dulu. Saya bagi awak 3 minit. Cuba dulu. Soalan kata apa? Soalan kata jadual menunjukkan bilangan soalan yang berjaya atau gagal jawab oleh kedua pasukan dan satu dengan quiz stamp. Okay, pasukan Rohit jawab betul 25. Salah 5. Iman jawab betul 26. Yang pasal 9. Markah, okay, jumlah markah kedua pasukan 380. Dan soalan kata, setiap jawapan yang tepat yang diberikan markah. Itu tulis contoh itu. Betul X. Manakala yang salah akan diberikan Y markah. Okay, yang salah tak huruf Y. Okay. Lepas tu kata, selesai pusingan pertama ni, kedua pasukan mendapat markah terkumpul yang sama banyak. A. Menggunakan kaedah metrik. Hitung X dan hitung Y. 5 markah. Right? Okey, sama macam tadi. Okey, so saya bagi awak dalam 3 minit. Cuba buat dulu. Okey, nanti boleh tunjuk jawapan. Betul jawapan. X berapa, Y berapa. Okey, right? Okey, 3 minit sekarang. Sekarang jam 9. 9 soalan. Boleh bagi jawapan lah nanti. Apa jawapan awak? Right? Okey, cuba dulu. Yang nak hantar jawapan dalam apa?
jawapan dekat saya betul. Saya tunjukkan pada orang. Try dulu 4 minit mula sekarang. Berapakah X, berapakah Y? Okay, cuba dulu lah. Siapa-siapa minta jawapan boleh hantar. Tak ada salah. Okey je. Saya nak screenshot kehadiran dia ya. Okey, ada yang bagi jawapan tak? Nurul Anis. Okey, apa jawapan Nurul Anis? X berapa, Y berapa? Okey, X, okey, Abiana kata X 16, okey. Y negatif 4. Okey, alright. Okey, itu jawapan Abiana. Okey. Alright, lain jawapan ada jawapan yang lain? Berbeza ke? Anis, Nurul, Raja, Sazrin. Cikgu, kalau saya ingat, cikgu kalau ingat, kalau lagi saya tak lupa. Lisa. Okey, Lisa. Oh, saya ingat yang depan kali kan. Okay, ada tak orang jawapan lain daripada Lisa? Tadi Lisa beritahu, dia kata X ialah 16, Y ialah 24. Di sini Abiana kali Lisa cuai. Markah Lisa dapat kosong nanti tau. Cuai. Rugi lah. Okay, saya faham maksud Lisa tu. Okay, Lisa buat, kalau ikut jawapan Lisa tu, Lisa buat 25X tambah 5Y sama dengan 380. Yang Iman pula 26X tambah sama dengan 380. Itu yang Lisa buat. Di sini. Okay, dekat kawan ya. Okay, di sini dekat kotak markah tu kita ialah jumlah markah kedua-dua pasukan. Maksud dia apa? 380, Iman 380 atau Rohit 190, Iman 190. Tu Lisa kena faham lah, kena rugilah situ Lisa. Sebab apa? Dia kata kotak 380 itu mewakili jumlah markah kedua-dua pasukan. Jadi jawapan yang betul ya, yang pertama sekali Rohit betul 25,
salah 5, markahnya adalah 190. Bukan 380. Sebab kotak 380 tu merujuk kepada jumlah markah kedua-dua pasukan. Okey, jadi rugi sangat Lisa. Alright. So lepas ni berhati-hati, faham soalan betul supaya tidak silap. Okey, alright. Iman, dia jawab 26 betul. Dia 26 betul. Dan 9 salah. Dia juga mengumpul mata yang sama. 190. Total markah dua-dua tim adalah 380. Okey tu. Okey, kesilapan yang sangat merugikan bagi Lisa lah. Dia pandai baca maklumat tapi silap di hujung tu kerana silap faham pula maksud jumlah markah kedua-dua pasukan. Okey, alright. So, betul begini Lisa ya. 25X tambah 5Y 190. Bukan 380. 26X tambah 9Y sama dengan 190. Bukan 380. Tu ayat dia. Okey. Step yang kedua. Walaupun Lisa salah tadi. Okey. Walaupun Lisa salah tadi dekat kotak pertama tadi, tetapi untuk kotak yang kedua. Okey, untuk kotak yang kedua. Lisa ikut jawapan yang sama macam soalan Lisa bagi dekat atas. Maka untuk kotak yang pertama ni, Lisa akan hilang markah. Okey, dekat sini Lisa akan hilang markah. Dekat kotak pertama ni, Lisa akan hilang markah. Tetapi Lisa akan terima markah juga pada baris yang kedua ni. Sebab apa? Sebab Lisa buat jawapan yang mengikut apa yang Lisa tulis. Okey, maksudnya kotak pecik utama tu Lisa tak dapat markah, tapi untuk kotak cari songsangan, Lisa masih boleh dapat 1 markah sebab apa yang Lisa tulis kat bawah dekat yang songsangan tu memang sama macam dekat pecik Lisa bagi. So Lisa akan dapat daripada 4 saja. Sampai gini. Dan lepas tu guna kalkulator beri jawapan. Jawapan yang betul adalah X8 Y -2. Alright. Okay. So Lisa berhati-hati lepas ni ya. Berhati-hati takut silap je lah. Rugi markah. Sebab pandai tapi tidak faham maksud soalan tu. Dah hilang markah banyak. So Lisa 1 daripada 4. Okay. B. Kebat. Oleh sebab kedua-duanya mendapat markah yang sama tadi. 1-0. Seri. So, bila masuk round kedua, soalan kata, pasukan Rohit berjaya menjawab 7 soalan dengan 1 dia salah. Pasukan Iman pula dapat jawab, dia jawab 12 soalan, tapi 4 dia salah. So, siapakah yang muncul juara? Okay. Rohit jawab 7 soalan, 1 salah, 6. Jadi pasukan Rohit, setiap nilai X ganti 8, Y ganti 2. Jadi Rohit akan dapat 6 yang betul. Jarak 8 tambah 1 yang salah, dapat ganti 2. Selesaikan. Ini markah tambahan bagi Rohit. 46. Untuk tim Iman pula, jawab 12 soalan. 4 salah. Bermaksud 8 yang betul, 4 yang salah. Tekan kereta, dapatlah 56. Maka tim Iman lah yang menang pertandingan ini. Dapat ganti maklumat 1 markah, tulis 1 markah lagi dapat. Okey. Alright, ini soalan bentuk jadual. Okey. Satu lagi soalan. Yang penting juga dalam exam kita, yang potensi uji, soalan berbentuk gambar raja. Okay. Yang pertama tadi bentuk ayat panjang. Yang kedua bentuk jadual begini. Yang ketiga lah bentuk raja. Bentuk raja. Okey, contoh begini. Sebidang tanah yang telah dibeli oleh Haji Khairul untuk tujuan dan dia kata Haji Khairul akan pasang keseluruhan tanah itu. Buat pasal pagar? Takut dimasuki oleh binatang ternak.
takut lembu masuk ke, kambing masuk ke, habis pun kata nak pasang pagar keseluruhan, maksudnya keliling lah semua. Kata dia perlukan pagar sepanjang 375 meter untuk pagarkan keliling dia. Dan dia kata pula beza jarak dua garis selari adalah 85 meter. Tuliskan dua linia serentak mewakili maklumat di atas. Itu apa maklumat pertama? Pertama berkaitan dengan 375. Yang kedua berkaitan dengan 85. So, 375. Dia kata dia pasang pagar kelilingnya 375. Ini adalah perimeter. Semualah. 50 campur 4X campur Y campur 50 campur 7X campur 3Y tolak 5 sama dengan 75. Tiada markah. Kumpulkan X di kiri, Y di kanan sama dengan paling kanan nombor. Berhati-hati sewaktu memindahkan. 4X tambah 7X 11. Y tambah 3Y jadilah 375 tolak 50 tambah 5. 50 jadi tolak. Negatif 5 bila pindah tambah. Tu berhati-hati. So, dapat begini. 11X tambah 4Y sama dengan 280. Ini ayat yang pertama. Nampak ayat ini? Maka dapatlah markah yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan soalan kata, beza jarak dua garis selari. Maksudnya atas bawah tu lah. Okey, bila kata beza, pastikan tolakkan garisan yang panjang tolak yang pendek. Yang terbalik. So, 7X tambah tolak 4Y. Tolak 4X tolak Y. Begini. Okey, 7X di bawah tu tambah 3Y tolak 5 tolak ke atas tu. Tolak 4X tolak Y sama dengan 85. Lagi sekali susun X dulu baru Y sama dengan jawapan. 7X tolak 4X tinggal 3X. 2X tolak 3Y tolak Y tinggal 2Y. 85 tambah 5 90. Itu ayat yang kedua. Gitu. Okey. Seterusnya sambung lagi. Okey. Ini kebat. Sebab awak kena pandai keluarkan maklumat daripada raja untuk jadikan dia dua linis. Masuk yang B sudah tiada kebatnya. Soalan macam biasa. Sebab menggunakan kaedah matrik. Biasa kita buat. So, dia tak ada kebat. So, ayat pertama, ayat kedua. Bila sebut kata kaedah matrik, langkah pertama, keluarkan itu. 11, 4, X, 280. Merah pink, 3, 2, Y, 90. Wajib betul, wajib tepat dan semua markah yang pertama dapat. Yang kedua, XY letak di kiri. Mesti tunjuk, yang saya kata tadi, mesti tunjuk 1/4 kurungan kecil 11 dengan 2 darab betul, tepat dan tidak boleh salah. Kurungan simbol kekal. Tempat kekal 43, simbol tukar. Jawapan akhir letak di hujung tanpa ada sama dengan. Kemudian gunakan terus sahaja beri jawapan X berapa, Y berapa. Siap. 4 markah yang senang-senang dapat. Okey, alright, settle.
Okey, inilah dia beberapa bentuk soalan SPM yang berpotensi diuji lagi tahun ini. Okey, tajuk yang pasti ada dalam exam kita. Alright? Okey. Ada tanya apa-apa tak? Okey, 1 jam dah. Dah habis soalan ni. Sebab senang sangat. Alright? Okey, sekarang tengok. Kita tengok beberapa contoh soalan SPM format bahasa. 2000 tahun pertama diperkenalkan format SPM KSSM. Soalan berbentuk ayat. Soalan nombor 4. Bahagian B markahnya 9. Okay. A, dia kata menggunakan kaedah metrik cari harga dalam ringgit Malaysia sekeping pizza dan sebiji cupcake. Soalan ini kita tahu, kita faham kaedah metrik. Kita pun dapat imagine cari persamaan, tulis bentuk metrik, cari samaan, kita. Kita kena pandai keluarkan maklum daripada ayat tu. So, nak faham kena baca. Lisa dan adiknya menang 3 voucher. Nilainya 225. Hari pertama Lisa beli 6 cupcake. Bayar guna voucher. Harga 45. Tukarkan ayat itu kepada ayat pertama. Ini sebab soalan tak bagi tahu guna huruf apa. Pizza. Cupcake gunalah. Cupcake gunalah C ke K ke, kek cawan guna K. Pizza, boleh. Yang hari kedua, adik 7 pizza. Dan bayar guna voucher yang kedua yang sama. Tapi tak cukup. Kena tambah duit cash bersamaan dengan 1 biji harga cupcake. So, kena pandai keluarkan maklumat. Tak pandai keluar maklumat, guna kita hafal yang tadi lah. Okay? Tak pandai keluar maklumat, kita hafal. Dan kita betul-betul faham, mahir, keluarkan 2 maklumat linear daripada ayat ke jadual ke raja. Alright? A tu. B. Tunggu sebenarnya, dia kata, Liza dan adiknya gunakan voucher yang ketiga di 4 pizza 2 cup. Cukup tak duit voucher tu? Dan mesti gunakan kaedah pendaraban metrik sahaja. Tak gunakan tak boleh. Hilang makna. Alright? Okay, ini soalan SPM 2021. Masuk dalam bahagian B, soalan berbentuk ayat panjang. Soalan je. Ada BM atas, BI bawah. Okay. Okay. 2022 SPMU masuk dalam bahagian B lagi. Tapi kali soalan bentuk bagi metrik J, K, hitung JK. Darabkan metrik J dengan metrik K. Dapat jawapan, bagi tahu metrik peringkat berapa. Okey, simple soalan. B, dia kata soalan bentuk ayat lagi. Umur Rokiah 3 kali umur Nuha. Purata umur Rokiah Nuha 36. Bentukkan 2 linear. Guna kaedah metrik, cari berapa umur Rokiah, berapa rumah Nuha. 8 markah. Bahagian B, soalan nombor 2. Itu soalan SPM ulangan bulan 8. Bila masuk soalan SPM sebenar pula, kali ini soalan bentuk jadual. Rajah 5 menunjukkan 2 pakej promosi. Okay. Dan juga hand sanitizer. Pakej A ada jual 3 mask 4 hand sanitizer. Harganya 148.40. Pakej B pula jual 2 mask 6 hand sanitizer. Harga tak tahu. Orang pelanggan membeli 2 set pakej B. Dia bayar 301.20 sen.
Guna kaedah matrik. Cari harga satu emas, satu hand sanitizer. Tapi pentingnya lah kena tahu macam mana nak keluarkan dua linear itu. Alright, okay, kena faham soalan betul ya. Okay. SPM sebenar 2022. Okay. Tahun lepas SPMU, okay, SPMU masuk soalan bentuk ini. Ini SPM ulangan bulan 8 saya ambil. Okay. Pertama dia kata diberi matrik 8H3 A tiada songsangan. Maknanya buat maklumat tu tapi tolak BC sama dengan kosong. Itu tergunakan. Kalau ada sangan, kita guna yang satu. Ada sangan, guna yang AD tolak BC sama kosong sahaja. Pula M kalau sama dengan E kuasa tambah okay. Kena faham. Saya tunjukkan ada masa saya tunjuk supaya ini soalan SPM ulangan tahun lepas. SPM sebenar. Okay, soalan SPM ni masuk dalam bahagian A lah. Okey. SPM sebenar bahagian B. 15A kaitan dengan matrik sama. Dia kata 7 negatif 2. X tambah 34 sama dengan 7. Okay, inilah matrik sama. Tentukan nilai X dan nilai Y. Dua. B pula kata sebuah pasar raya jual ayam. Ini untuk gambar raja. Dua je RM30 berbanding diri bila dia beli 4 kotak sushi dan 3 ketul ayam goreng. Menggunakan kaedah metrik, cari harga bagi seketul ayam. 5 mark. Alright? A. Simple. Yang B pula soalan kebat. B1 B2 dia kata Raja 9 menunjukkan pula diskaun yang diberikan pada hari nak beli makanan itu pada hari. Jawapan anda pendaraban metrik. Okey, maksudnya mesti guna kaedah metrik juga. Untuk 15A tak kebat. B1 tak kebat, B2 kebat. Masuk dalam bahagian B, markahnya adalah 10 waktu tu. Banyak. Okey, manakala S tahun ini bulan 8 hari tu berbentuk okey, 11A melibatkan operasi tambah. Q dan dia P tambah Q sama dengan 1954. 4. Ini operasi tambah. Kalau bahagian B soalan berbentuk sebuah key keluarkan jenama B. Okey. Hari Isnin dia kata hasilkan. P mesin ni banyak tu. Hari Selasa pula 119 bateri telah dihasilkan. Guna kaedah metrik dia kata carilah bilangan bateri dalam satu kotak P
satu kotak Q. Soalan masuk dalam bahagian B juga, markahnya 9 keseluruhan. Bermaksud topik ini topik yang favorite, pasti akan masuk dan selalunya masuk dalam bahagian B, markahnya lebih daripada 7. Okey. So, tajuk ini agak-agak masuk topik apa? Masuk bahagian mana? Macam mana bentuk soalan? Agak-agak lah tahun ni. Yang penting, pasti masuk. Confirm. Jangkaan saya akan masuk dalam bahagian B. Soalan berbentuk melibatkan gambar raja. Okey, melibatkan gambar raja. Itu target saya lah. Mungkin betul, mungkin salah. Tapi apa sekalipun, kamu mesti kena faham, kena mahir. Satulah soalan bentuk ayat panjang, pandai keluarkan maklumat. Yang kedua berbentuk jadual, pandai keluarkan maklumat. Yang ketiga bentuk gambar raja. Tapi tahun ni saya jangkakan soalan akan masuk dalam bahagian B melibatkan gambar raja. Okey, alright. So, tamat dah habis kita kelas kita hari ni. Okey, nak beritahu saya ni bahawa walaupun soalan SPM kita dikatakan susah trial tu ramai gagal kan, tapi ingatlah waktu SPM nanti soalan SPM kita tidaklah sesusah yang dijangkakan, tetapi tidak juga sesenang yang kita harapkan. Yang pasti kalau awak belajar, pasti awak boleh. Tak belajar, dalam kelas tidur, buat pasal, selalu memang tak boleh skor lah. Itu yang saya tahu. Alright. Tapi topik ini tolonglah, kerana topik yang tertopik lubuk markah bagi pelajar sekolah yang akan duduki SPM. Alright. Okey, ada yang apa-apa tak? Ada apa-apa? Kita contoh sikit ya. Okey. Tengok contoh. Ini soalan SPM kita lah. SPM kita tahun 2000. SPM MU. Contoh. Okey, ini soalan dia. 12A. Dia kata diberi J ialah 25 dan K 4/2. Hitung JK. JK bermaksud J darab K. So buat je lah langkah pertama kita. Buat macam tu. Okey, J. Masukkan nilai. Okey, so buat set J. J dulu tau. Jangan terbalik. Okey, J dia kata 25. Aku buat gitu. Okey, J 2 dengan 5. Darab dengan K dia 4/3. Okey, masukkan. 4/3. Wajib tunjuklah untuk yang ni. Gitu. Buat begini. Dah dapat markah 1 dah. Okay, 1 markah dapat dah. Simple je dapat markah. Kemudian kita tengok untuk soalan ini. Untuk yang paling kiri, paling kiri dia adalah metrik peringkat ada 2 baris. Okey. Metrik peringkat 2 baris dan 1 lajur. Yang ini pula 1 baris dan 2 lajur. So, tengah sama. Bila sama, boleh darab. Jawapan akhir akan ada 2 barisan dan 2 lajur. Artinya ada 4 nombor. Sini, okay, sini, 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 sini. Okay. So, apa jawapan dia? Okay, tadi ada satu. Untuk atas ni, baris pertama, ni lah dia. 2. Darab dengan lajur pertama, 4. Gitu. Di sini pula, baris pertama, masih lagi 2. Darab dengan lajur kedua, yang ni, -3. Bawah pula, baris kedua, 5. Lajur pertama, 4. Baris kedua, masih 5. Lajur kedua, -3. Dapat berapa? Okey, buat kurungan 2 kali 4, 8. 5 kali 4, 20.
2 kali 3 kali 3. -6. Bawah 15. Siap. Gitu. Dapat markah yang kedua. Settle. Dan soalan kata apa? Soalan kata nyatakan peringkat metrik. So peringkatnya ialah peringkat 2 darab 2. Siap dapat markah. Simple je. Okay, alright. Okay, ni contoh soalan. Okay, B. Okay, B. Contoh soalan. Simple soalan je. Yang penting kita tahu baca lah maklumat dia. Ya. Saya delete dulu ni. Oh, tak apa. Okay, B. Dia kata umur Rokiah 3 kali ganda umur Nuha. Okay, dia kata macam ni ayat dia. Umur Rokiah sama dengan 3 kali ganda umur Nuha. Itu ayat dia. Rokiah R sama dengan 3 kali ganda Nuha. 3N. Manakala dia kata purata umur Rokiah dan Nuha. Bila dia sebut ni yang ni susunkan dia jadi gini. R 3N pindahkan tolak 3N. Bila pindahkan kanan kosong. Ayat pertama kita. Ni ayat pertama kita. Yang kedua dia kata apa? Purata umur. Purata umur maksud umur Rokiah campur umur Nuha. Gitu. Umur Rokiah campur umur Nuha. Dia kata bila bahagi 2 akan dapat 36. Susunkan. Jadi R tambah N sama dengan 2 pindahkan dapat 72. So ayat kedua dia ialah R tambah N sama dengan 72. Tu ayat kedua. Lepas tu menggunakan kaedah matrik. Lagi sekali lah. Kaedah matrik ambil je. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita check dulu jawapan kita. Check jawapan kita dulu. Sorry, jap. Tengok. Ambil kita check jawapan dulu. Mod. Tengok 3 kali. EQN nombor 1. Unknown 2. Yang kuning dulu. R 1. N negatif 3. Dan C kosong. Bawah pula R1. N1. Dan 72. Dapat je umur. Rokiah 54. Nuha 18. Siap. Tapi buatlah bentuk jadual. So langkah pertama kita buat gini dulu. Saya nak jimat masa. Saya copy page ya. Saya nak jimat masa. Langkah tu buat gini. Masuk maklumat mula-mula. Dia kata atas yang kuning tu. Yang kuning tu 1 sini. Negatif 3 sini. Saya masukkan. Kemudian sini bawah pula 1. Kemudian Rokiah dengan Nuha sama dengan 0 dengan 72. Ayat pertama. Wajib betul. Dapat markah 1 lagi. Ni 1 markah. Ni 1 markah. Ni 1 markah. Langkah berikutnya. Sosangan je ni. Ni sosangan. Wajib tunjuk. Mula-mula apa dia? Huruf RN. Mesti guna RN. R, Rokiah. N, Nuha. Kalau guna XY lah. Tapi explain kan. X apa dia? Y apa dia? 1 per. 1 darab 1. Negatif 3. Negatif 3 darab 1. Kemudian 1 tukar tempat. Masih sama lah. Negatif 3 kali positif 3. 1 negatif 1. Gitu. Ini pula 0 dengan 72. Wajib betul, wajib tepat untuk markah yang kedua. Kemudian kata tadi mod EQN nombor 1 unknown 2 masukkan atas 1 negatif 3 kemudian 0 kemudian 1 bawah dan 72. Dapat jawapan Rokiah 54 Nuha 12. Tulis je gitu.
Rokiah 54 dan Nuha 18. Itu cukup. Dapatlah markah. Ini yang ke okey. Ni gitu. Simple gitu je kita buat. Dah dapat dah. Okey, simple untuk dapatkan 6 markah free gitu je. Simple begitu. Alright, okey. Alright, okey. So ada tanya apa lagi tak? Ni contoh soalan SPM ulangan. Okey, satu tengok. Contohnya last. Soalan ni. Kita buat yang A je lah. Okey, ni. Dia kata tu Lisa dan adik dia dapat 3 voucher. Okey, kita keluarkan maklumat. Okey. So dia ada 3 voucher. Okey, voucher yang pertama, okey. Voucher yang kedua, voucher yang ketiga. Okey, dia kata dapat 3 voucher ginilah. Okey, dapat 3 voucher dia kata. Voucher yang pertama dia tak tahu berapa harga dia. Okey, voucher yang pertama dia tak tahu berapa nilai dia. Yang kedua tak tahu nilai dia, cuma tahu dia kata dapat 3 voucher. Okey, tapi dia kata total ketiga voucher tu adalah 125. Cuma dia tak beritahu kata voucher itu sama nilai. Cuma dia beritahu kata 3 voucher tu adalah 125. Itu maklumat kita. Voucher tersebut ada 3, totalnya adalah 125. Okey, maklumat pertama. Kemudian dia kata pada hari pertama, okey, Lisa beli 3 pizza. Kita keluarkan maklumat. Baca, kita keluar maklumat. Dia kata dia beli 3 pizza. Okey, 3 pizza. Dan dia kata dia beli juga dengan 6 cupcake. Guna cupcake, seguna C lah cupcake. Dia bayar guna voucher yang pertama harga 45. Tu ini ayat dia. Ayat pertama. Untuk hari pertama, Lisa beli guna voucher yang pertama, beli sebanyak 3 pizza dan 6 cupcake. Ini ayat pertama kita. Manakala pada hari yang kedua pula, dia kata adik dia pula beli 7 pizza. Dan dia bayar guna voucher yang kedua sama nilai RM45. Tapi tak cukup. Kena tambah lagi duit cash bersamaan dengan 1 cupcake. Itu ayat dia. Dan pastikan kita susun ikut huruf. Mesti P dulu, kemudian C. Bermaksud 7P, C pindahkan, tolak 1C. 1 tak apa. Sama dengan 45. Ini ayat yang kedua kita. So, kena pandai mengeluarkan maklumat daripada ayat. Lepas tu, guna kaedah matrik dia kata. Macam tadilah kes tadi. Okay, guna kaedah matrik. Dapat jawapan. Okay, nanti dapat jawapan lah. Okay, cek jawapan dulu. Nanti bila tekan kita, okay. Yang A dia 3. B dia 6. C dia 45. A dia 7. B dia -1 dan C dia 45. Dapatlah harga pizza RM7, cupcake harga RM4. Siap. Alright? So nanti kita selesai nanti dapat jawapan pizza harga dia RM7, cupcake harganya RM4. Gitu. Dan dia kata pada minggu berikutnya Lisa dan adik dia nak beli, dia kata 7 pizza dan 2 cupcake. Nak beli 7 pizza, kata. 7 pizza dan 2 cupcake, kata. Menggunakan. Menggunakan, dia kata, kaedah matrik. Kita tahu tadi. Kita tahu tadi, dia kata, ini pizza, dia beli 7 pizza dengan 2 cupcake, dia kata, menggunakan kaedah matrik. So, harga pizza RM7. Harga cupcake RM4. Sebab dia kata menggunakan kaedah matrik kan. So, wajib tunjuk guna kaedah matrik. Satu saja. So, ginilah. Dia beli 7 pizza dan 2 cupcake. Begini, dia kata. Di mana menggunakan kaedah matrik.
Okey, harga pizza adalah RM7 satu. Cupcake harga RM4. Tunjuk gini lah. Okey, alright. Satu makan dapat. Kemudian sama dengan, okey, kembangkan. 7 kali 7. Okey, 7 kali 7 dapat 49. Oh, sorry. Okey, 7 kali 7. Kemudian tepi ada nombor 2. Tambah tu. 2 kali dengan 4. Dapat berapa? Sama dengan. Okey, 7, 7, 49. Campur dengan 2, 4, 8. Totalnya dapat 57. Okay. Ini harga pizza dan cupcake. Adakah duit dia cukup untuk beli pizza dan cupcake tu? Tengoklah. Okey. Tiga voucher. Okey. 3 voucher harga RM75. Okey, RM125. Hari pertama dah guna dah RM45. Hari kedua guna dah RM45. So tinggal lagi. Duit voucher tinggal berapa lagi? Okey. Duit voucher tinggal RM125. Ya. Okey, RM125 tolak RM45 yang Lisa beli, RM45 yang adik dia beli, baki voucher alamak. Aduh, sekejap ya. Okey, RM125 tolak RM45 hari pertama Lisa beli, tolak RM45 hari kedua adik dia beli, voucher tinggal lagi RM35 saja. Sedangkan harga pizza keseluruhannya RM57. So, adakah duit cukup? Jawapannya tak cukup. Okay, so duit tak cukup. Okay, tu cara tulis jawapan lah. Sorry. Gini ya. Tunjuk begini. Okay. Kemudian tunjuk begini. Markahnya 3. Nampak begini. 1 markah dapat. Itu yang bagian ni. Bagian atas kan ni. Operasi darab ni. Okay. Tunjuk bagian atas ni. Dapat markah yang pertama. Di mana? Awak tunjukkan pendaraban bentuk metrik. Ni markah pertama. Okey. Markah kedua bila mana? Carilah baki voucher. Baki voucher iaitu sebanyak. Okay, ni markah pertama. Okey. Baki voucher ni. Yang ni markah yang kedua dapat. Dan markah ketiga tak cukup tu. Ini. Sini markah yang ketiga. Tak cukup. Dapat 3 markah situ. Alright. Okey, ni contoh soalan SPM 2021. Okey, alright. So, settle lah. Jadi, minta semua-semua sama. Okey. Minta tolong beri perhatian topik ni. Tolong banyakkan latihan. Okey. Pelbagai bentuk soalan. Pelbagai arah soalan. Supaya kita terbiasa dengan pelbagai bentuk, pelbagai jenis soalan. Supaya kita tak terkejut dengan soalan nanti. Okey. Harap-haraplah doa lah bagi dapat soalan yang mudah. Okey. Tapi, in case kalau keluar soalan susah, cuba juga buat. Tak dapat jawab markah penuh, at least curi markah di mana-mana. Alright. So, untuk malam ni, kelas kita berhenti kat sini dulu. Minta tolong isikan kehadiran supaya kita semua dapat rekod lah. Supaya, dapat rekod siapa yang datang. Okay. Alright. So, jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih banyak kepada yang hadir pada hari ini. Semoga apa yang kita soalan ni tak dapat banyak, sikit pun tak apalah. Okay. Nanti tolong bantu kawan lain untuk faham soalan ni. Alright. So, tengok soalan sikit lagi. Ada yang tanya soalan? Terima kasih. Okay, alright. Okay, tak ada apa-apa dah. Okay, so malam ni saya sini dulu. Terima kasih banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.